Okay, soalan seterusnya adalah soalan nombor 6. Daya F bertindak ke atas jasad berjisim 3 kg di atas sebuah permukaan licin. Bila sebut permukaan licin, kita boleh abaikan geseran. Okay, friction dia kita abaikan. Menghasilkan pecutan. Okay, macam biasa saya tak rela gagal ujian. Kita senarai dulu apa dia bagi. Yang pertama, M dia bagi 3 kilo. Lepas tu dia bagi pecutan. A dia sama dengan 4.0 meter per saat. Itu 2. Betul lah tu. Dia kata, berapakah pecutan jasad yang berjisim 5 kg? Oh, ini yang jisim 3 kilo. Yang satu lagi adalah jisim kalau 5 kilo. Lepas tu, berapakah pecutan jasad? Sekiranya daya 2F bertindak ke atasnya. Oh, kita kena cari F dulu lah. Kita kena cari F dulu. Dari sini kita cari F. So, F sama dengan MA. Maka M kita adalah 3. A kita adalah 4. Maka kita akan dapat 12 Newton. 12 Newton ni, yang ni pula dia kata berapakah pecutan. A sama dengan berapa? F kita adalah 2F. Okay, F kita adalah 2F. F kita sama dengan 2F. Maka kita akan buat 2F sama dengan MA. F kita dah ada tadi ni. 2F yang tadi lah tu. So, kita akan buat 2F kita adalah 12. Sama dengan M kita adalah 5A. Maka A sama dengan 2 kali 12, 24. Bahagi dengan 5 lah. Okay, maka kita akan dapat, kamu sepatutnya dapat 4.8 meter per second square. Jawapannya adalah D. Okey. Soalan nombor 7. Sebiji bola yang berjisim 1.2 kg bergerak dengan hal laju 4 meter per saat. Dilanggar oleh sebuah kereta yang bergerak pada arah yang sama dengan bola tersebut. Hal laju bola tersebut meningkat kepada 10. Maksudnya ni hal laju awal dia, ini hal laju akhir dia lah. Dalam masa 0.45 saat T. Berapakah impuls? Dia tanya impuls. Impuls ni dia ada formula dia ni lah. J sama dengan FT. Sama dengan juga MV tolak MU. Iaitu perubahan momentum. Okay. Kalau kita nak ambil formula J kali sama dengan FT, kita kena cari F dulu. Yang kita tahu F ni sama dengan MA. Kan? A kita ada tak? Tak ada kan? Jisim kita ada. A kita boleh cari sebab apa? A kita adalah M, A kita adalah V tolak U bahagi dengan T. Okay, dia banyak cara nak kira. Kita boleh buat macam ni. M kita berapa tadi? M kita 1.2. V kita adalah 10. Tolak dengan U. U kita adalah 4. Bahagikan dengan 0.5. Maka kamu akan dapat 6. 6 kali 1.2 bahagikan 0.5. Kamu akan dapat 14.4. Okay, 14.4 Newton. Ini adalah daya dia. Jadi kalau kita dapatkan J sama dengan 14.4, kita darab dengan T kita. J adalah FT kan. F kita dah ada, T kita adalah 0.5. Maka kita akan dapat 7.2. Separuh daripada ni lah. 7.2 Newton saat. Unit dia adalah Newton saat. So jawapan dia adalah C. Okay. Atau kita nak guna formula ni, MV tolak MU ni pun boleh juga. Sebab kita tahu impuls adalah MV tolak MU. J sama dengan MV tolak dengan MU. Dia bagi T tu sebenarnya saja ya, sebab kita ada banyak cara untuk kira. Yang ni pun boleh. 1.2 kalikan dengan V kita adalah 10. Tolakkan dengan 1.2 kali dengan U. U kita adalah 4. Maka kita akan dapat 12. Tolakkan dengan 1.2 kali 4 yang apa? 4.8. 4.8 maka kamu akan dapat juga 7.2 Newton saat. Betul lah. Inilah J kita. Samalah jawapan dia. So B, C. Soalan seterusnya. Soalan nombor 8. Pernyataan yang manakah betul mengenai daya dan graviti yang bertindak pada bumi dan bulan? Okey, kalau kita ada bumi, kita ada bulan. Kedua-duanya ni akan mempunyai daya yang kita namakan sebagai daya graviti lah. Yang hukum kegravitasian Newton tu. Yang mana jarak dari sini ke sini iaitu pusat bumi ke pusat bulan adalah R. Kan? Kita dah sebut bahawa daya dia adalah ni GM1M2 perkan dengan R2 ni. Alright. Jadi yang ni sebenarnya daya yang menarik di antara satu sama lain adalah sama. Kenapa sama? Bumi menarik bulan sama dengan bulan menarik bumi. That's why kita tak terpecut ke arah satu sama lain. Waktu kita sentiasa ataupun bulan ni sentiasa mengorbit kita bumi tanpa dia datang kepada bumi. Bumi pula dia sentiasa duduk di situ dan mengorbit matahari. Kerana apa? Kita tidak pun tertarik oleh matahari dan kita juga tidak ditarik oleh bulan. Melebihi daya yang ni. Bila sama, dia akan kekal pada kedudukan yang sama, pada jarak yang sama. Sekiranya, contoh
Contohnya dia kata daya bumi menarik bulan lebih tinggi daripada daya bulan menarik bumi. Bermaksud ada daya bersih. Kalau ada daya bersih, bulan ini akan terpecut pergi ke bumi. Dia boleh hentam bumi lah. Okay, sebab dia ada daya bersih. Atau kalau kita kata bulan menarik bumi melebihi daya bumi menarik bulan, maka bumi kita akan terpecut ke arah bulan. Tapi dalam kes sekarang ni, kita tak berlaku macam tu. Kita tak bergerak ke bulan, bulan pun tak bergerak ke kita kan. Bermaksud daya dia adalah sama. Okay, daya graviti ni adalah sama. Bermaksud daya pada bumi, Fe ni adalah daya bumi, daya graviti bumi, dan juga Fm ni adalah daya graviti bulan terhadap bumi adalah sama dengan. Barulah dia kekal pada kedudukan dia, jarak yang sama, tidak datang mendekatilah antara satu sama lain. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 9. Yang diberi jejari bumi adalah R dan hal laju lepas muka bumi adalah 11. Okey, dia punya R kita adalah R besar lah jejari dia ni untuk bumi. Lepas tu dia kata hal laju lepas V dia sama dengan 11 km per saat. Okey, ni hal laju lepas escape velocity. Berapakah hal laju lepas pada ketinggian 0.5 R dari permukaan bumi? So kalau kita ada bumi, sini ke sini adalah R dia. Lepas tu dia kata 0.5 R lagi kat sini. Dia kata kalau objek tu dah ada kat sini, katakanlah satelit lah kan Yang ni adalah 0.5 R lagi. Bermaksud R kita ni sampai ke sini adalah R kecil kita. So R dia adalah R campur dengan 0.5 R. Yang pertama ni yang dia bagi tadi ni R sama dengan R. Yang pertama. Yang kedua, R sama dengan R besar campurkan dengan 0.5 R. Kita akan jadi 1 campur 0.5, 1.5 lah. 1.5 R. Okey, yang ni sebab dia tak bagi nilai, kita kena buat persamaan lah. Dia nak cari berapakah laju lepas pada ketinggian 0.5 R dari permukaan bumi. Jadi kita kena buat dua persamaan. Yang pertama kita buat ni. Formula dia bagi V sama dengan square root 2gm perkan dengan R. Maka kita gantikanlah. Nak mudah kita keluarkan punca kuasa ni. V kuasa 2 sama dengan 2gm perkan dengan R kita adalah R besar. So kita akan dapat 11 kuasa 2 sama dengan 2gm perkan dengan R. Okay, dapat. Ini satu persamaan. Satu lagi ialah V sama dengan 2gm perkan dengan R juga. Ada square root. Okay, maka kita akan dapat V kuasa 2 sama dengan 2gm perkan dengan ni R yang kedua ni. 1.5 R besar. Jadi bila kita samakan sebelah sini adalah 2gm perkan dengan R, 1.5 naik atas, dia akan jadi 1.5 V square sama dengan 2gm perkan dengan R. Okey. Kalau kamu nampak kat sini, ni kiri dengan kanan ni dia dah sama ni. Yang ni sama dengan yang ni. Yang ni pula sama dengan yang ni. Bermaksud yang ini ni sama dengan yang ni. Okey. So kita boleh keluarkanlah daripada persamaan ni persamaan 1, ini persamaan 2. Okey, kita boleh keluarkan, maka kita akan dapat apa? 11 kuasa 2 sama dengan 1.5 V kuasa 2. Jadi kalau kita nak cari V kuasa 2 ni, V kuasa 2 sama dengan 11 kuasa 2 perkan dengan 1.5. 121 bahagilah dengan 1.5. Kamu akan dapat kalkulator 121 bahagi 1.5. 80.6667. Okey, 80.667 lah. Okey. Ini baru V square. Jadi kalau V saja kita square root kan. Kamu akan dapat 8.98 meter per saat. Kilometer per saat. Kilometer per saat. Sebab yang ni pun unit dia ni kilometer per saat. Maka kamu akan dapat 8.98 kilometer per saat. Itulah dia jawapan dia. 8.98 A lah, 9.0 km per saat lebih kurang. Pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 10. Okey, pernyataan manakah yang betul mengenai termometer cecair dalam kaca? Termometer cecair dalam kaca, dia memanglah kita kena guna, yang biasa kita guna adalah mercury lah kan. Dan kenapa kita guna kaca? Antara sebab kita guna kaca sebab yang pertama dia orang kata apa? Dia panggil dia transparent.
Lepas tu tahan haba yang tinggi, sebab tu kita guna, kita boleh letakkan dalam air panas, air mendidih kan, dia tak pecah kan. Berbanding kalau kita guna plastik. Okay, that's why kita guna kaca. Lagi satu, kenapa kita guna mercury di dalam dia? Yang pertama ialah dia legap. Okay, dia opaque. Opaque tu maksud dia legap lah. Dia legap. Lagi satu, dia tidak melekat dengan dinding capillary dalam dia tu. Okay, jadi sebab tu kita gunakan mercury. Okay, dalam soalan ni dia tanya yang mana betul. Apabila kita gunakan termometer cecair dalam kaca, yang pertama, mengaplikasikan konsep keseimbangan terma. Ya, memang betul. Sebab bila dia berhenti saja, kenaikan ataupun pengembangan ataupun dia setelah turun, lepas tu dia berhenti, bermaksud telah mencapai keseimbangan terma. Itulah konsep yang kita pakai. Lepas tu mercury digunakan kerana mercury adalah konduktor haba yang baik. Ya, betul. Seterusnya, diameter tube mercury lebih kecil, menjadikan termometer itu lebih peka. Yes. Lagi kecil dia punya saluran dalam dia tu, kita panggil capillary dia lah. Maka dia lebih sensitif. Sebab apa? Haba kena je sikit, dia akan mengembang. Dia akan terus naik. Tapi kalau dia punya tu besar sangat, maka dia lambat nak naik. Kan, isi padu dia besar. Nak kena ubah untuk naik di dalam dia tu. So, yang ini juga betul. Termometer itu boleh digunakan tanpa membuat tentu ukur. Calibration. Mana boleh. Kita kena tentu ukurkan dulu. Kita kena tahu, katakan ini termometer. Cikgu nak lukis tak pandai lah. Ni dalam ni ada dia punya mercury dekat bulb dia tu. Ada macam lekuk sikit kan. Sini ni capillary tube dia tu. Okay, bila kita nak tentu ukurkan dia, macam biasalah kita akan untuk paling mudah sekali kita guna air. Kita letakkan dalam ais, contoh kan. Lepas tu dia akan tiba-tiba kita nampak dia naik sampai satu tahap dia berhenti. Tempat dia berhenti tu kita tandakan. Kita dapati bahawa ais tadi yang kita dah panaskan air tu, dia mula melebur. Pada waktu mula melebur tu suhu dia tak naik, maintainnya. Dekat situ kita tandakan sebagai takat beku. Lepas tu bila semua dah jadi air, kita nampak dengan mercury tu dia naik lagi. Naik. Dia dah mula mendidih, dia berhenti pula. Katakan dia berhenti kat sini. Maka kita tahulah suhu tu dia dah tak naik lagi. Pada waktu itu dia adalah takat didih. Bila kita dah ada takat beku, takat didih, barulah kita boleh calibrate. Untuk kita nak bagi contoh, kita pun ukurlah panjang ni. Kan, katakanlah dia punya length dia adalah 20 cm. Bermaksud ini adalah length 100. Sebab kita nak letak takat beku sebagai kosong, takat didih sebagai 100. Kan? Jadi kita boleh tahulah, katalah dia bagi panjang ni L theta. Maka kalau kita nak cari suhu theta tu ialah L theta tu, kita bahagikan dengan L 100, kita darabkan dengan 100 darjah Celsius. Maka kita boleh dapatlah dia punya berapa suhu kat situ. Setiap 1 cm pun kita tahu berapa suhu dia. Okay? Mesti di-calibrate dulu. Mesti kena buat kita panggil dia tentu ukur dulu. So jawapannya lah 1, 2 dan 3 je lah yang betul.